Share ni dulu. Kita tengok lagi. Okay, Assalamualaikum. Dengar tak suara? Assalamualaikum. Suara okey? Okay, Assalamualaikum Miss Sarah. Waalaikumsalam. Okay. Puan Jun, hari ni kita bersiaran bersama-sama. First time lah. First time dengan Puan Jun ni. Okay, hari ni Puan Jun jadi moderator lah hari ni kan? Ya, okey. Jadi Assalamualaikum kepada viewers semua. Hari ni 17 November 2020, hari Selasa. Live kami yang ke-30 untuk siri yang ke-30. Okey, sebelum tu saya nak perkenalkan saya nama saya biasalah panggil Puan Jun. Saya adalah pengarah urusan untuk Andalusia Ijazah Exchange Sdn Bhd, dan buat masa yang sama juga saya juga fosi lah manage juga Andalusia Tijarah Sdn Bhd. Dan di sebelah saya tidak asing lagi Miss Sarah. Miss Sarah adalah pakar dalam kita panggil Fire Takaful SME Bizcare. Jadi saya ingat perkenalkan, kami adalah squad Haiti. Squad Haiti ni kami akan bersiaran setiap hari. Itu daripada hari ni lambat sikit lah sebab tadi saya ada meeting dengan ada satu syarikat Takaful. So tadi kami kita start kan pukul 11 pagi. So hari ni saya start 11.30, mungkin habis 12.30. Okey. Jadi saya nak perkenalkan, kami akan bersiaran secara live setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari bersama squad-squad Haiti yang lain. Contohnya macam semalam kita ada Tuan Haziq, kepakaran Tuan Haziq dalam bidang motor takaful, berkenaan motor, kereta, daripada pembaikan ke segala benda lah dia mahir. Dan kita hari ni dengan Miss Sarah berkenaan dengan Fire Takaful SME Bizcare. Maksudnya setiap takaful yang dilindungi untuk peniaga-peniaga pun, perniagaan pun ada. Lepas tu kami pun ada Miss Anis yang pakar dalam money changer dan remittance. Kemudian kami ada Miss Linda yang pakar dalam perlindungan travel dan luar domestik dengan Macam expert ada dekat sejarah ni. InsyaAllah. Dan yang last sekali kita ada Miss Nani, pakar dalam bidang PA Takaful. PA Takaful ni yang melibatkan kenderaan kereta. Jadi kami dalam squad Haiti ni insyaAllah setiap hari niat kami adalah untuk membuat perkongsian dengan viewers kat luar sana betapa pentingnya perlindungan ni. Tak semestinya kita nak syarikat kami lebih kepada takaful am, iaitu PA. Tak semestinya, sebab kita nak tolong sekurang-kurangnya diri kita ni, kita ada coverage yang minimum apabila daripada kita adalah coverage untuk kita punya ahli keluarga lain. Sekurang-kurangnya kan? Ya, betul. Daripada tak ada langsung. Betul tu Miss Sarah. Okey, dan kemudian nak share sikit, simple je lah lokasi kami. Di manakah? Ni mungkin Miss Sarah boleh ceritakan lokasi kita secara ringkas. Okey, sebabkan kita ni di bawah Andalusia Travel and Tours juga, kita collaboration. Jadi kita punya lokasi pun bersebelahan je dengan Andalusia Travel and Tours di Wisma Andalusia di Desa Pandan, sederet dengan Bank Rakyat. Di Desa Pandan lah, kalau tahu ada Petron kan, ada McD apa semua, di situlah. Dan kita juga ada Andalusia Pharmacy, sederet dengan kita Bin Daud. Bin Daud.
Dan dalam kita punya premis sendiri pun dalamnya ada macam-macam perniagaan lah dalam ni sebenarnya. Ada salah satu tu adalah Andalusia Fixit. Itu juga di bahagian kreatif lah untuk Andalusia printing apa design. Dalam ni pun ada studio, ada klinik, ada macam-macam lah. Jadi boleh datang sini. Jangan risau kalau sesat ke apa sebab dia memang sebelah je dengan Andalusia Travel and Tours. Okey. Jadi Andalusia Tijarah seperti yang viewers nampak kat belakang, ini Andalusia Tijarah. Ini adalah syarikat agensi takaful. Tapi buat masa ni kami lebih fokus kepada produk PA, iaitu takaful am. Jadi servis-servis yang kami ada untuk PA sahaja ya. Kalau kita bercerita pasal nak berjalan ke luar negara, bukan saja ke luar negara tapi ke dalam Malaysia, kita ada panggil travel PA. Apa yang bagus travel PA ni? Sebab dia cover medical, cashless medical. So adalah apa kelebihan-kelebihan kalau nak tahu boleh PM kami. Lepas tu kami pun ada juga PA takaful, mega takaful yang kita panggil mega takaful untuk cover individu. Dalam ni ada boleh cover high rate kematian jugalah. Dan then kami pun ada PA takaful untuk fire takaful. Produk kami kita panggil Hit by T. Yang bermaksud apa ni Sarah? Hit by T? Sayangi rumahku. Okay, Hit by T. And then dalam tu ada fire takaful dan boleh cover juga bukan saja residential tapi untuk office, untuk business juga. Dan lagi kita ada PA yang last ni, maksudnya sekarang semua kita tahu kalau motor takaful kita ambil motor takaful, tapi kita tak tahu ada additional PA yang bayar minimum serendah 21 sen atau 20 sen sehari tapi mendapat coverage yang menyeluruh. Dan yang tidak ketinggalan servis yang paling top lah kat kami sini, di mana quotation kami siapkan dalam masa less than 10 minutes or 5 minutes. Itu Rotex premium takaful motor dan kereta, kita panggil takaful motor lah, dan Rotex. Yang ini Rotex ni kita boleh buat servis sampai ke rumah anda, ke pintu anda. Tak semestinya dekat dekat Semenanjung. Kita pun cover Sabah dan Sarawak. Jadi viewers yang lain yang macam tak pernah gunakan servis kami, boleh cuba dan rasa experience macam mana. Sebab kami ni memang kita panggil, our tagline is mudah, mesra, selamat. Mungkin time-time PKP ni susah nak keluar kan. Betul. Jadi gunakan di kesempatan yang kita bagi servis ni lah. Jadi boleh gunakan Andalusia Sejarah, apa-apa boleh PM je Puan Jun. Okay, jadi sebelum kita start, saya nak welcome viewers dulu. Kita ada Umi NG. This one, Assalamualaikum Kak Umi, apa khabar? Dah lama tak dengar cerita Kak Umi. Kita ada Mahbub Bob. Lepas tu kita ada daripada Linda Ibrahim. Dia cakap apa tu? Sarah? Komen daripada Linda Ibrahim. Salam dan selamat pagi. Cantiknya Miss Sarah dan Puan Jun. Dah bagi dapat puji-pujian ni. Kena belanja. Lepas tu kita ada daripada Anis Fiari. Dia cakap Assalamualaikum dan selamat pagi Miss Sarah dan Puan Jun. Terima kasih viewers semua, sebab konsen kami ni adalah santai-santai sebab ramai yang macam tak tahu kenapa kena ada pelindungan diri yang menyeluruh. Bukan sahaja diri kita tapi untuk company kalau kita jalankan perniagaan. Okey, jadi kita terus kepada topik kita hari ini. Ini pun kita panggil topik kita ni sebab kita buat survey untuk viewers kat luar sana, kepada customer kami. Satu customer kami tanya, SME, perniagaan dia ada cover public liability tak? Jadi untuk hari ni topik kita memang khas, kita panggil SME pun layak perlindungan, especially public liability. Jadi untuk yang ni seterusnya, apa yang Miss Sarah boleh sharekan ni untuk kes? Kita boleh relatekan kes lah, sebab takaful ni something yang boleh relate dengan kes, baru mati kita nampak. Okey, kenapa kita kena ambil? Jadi pagi ni kita ada banyak kes-kes yang menarik yang kita akan kaitkan apa perlindungan sepatutnya customer ambil kalau kes ini terjadi. Jadi Cik Sarah boleh mulakan? Okey, Assalamualaikum semua viewers. Okey, saya lagi lah. Minggu lepas saya dah penuh kan, minggu ni pun saya ada lagi. Okey, sebelum saya share kes, saya nak share sikit data. Data, ada dua data sebenarnya. Satu data 2016. Dia punya tajuk ni Fire Incidents by Premise Type. Tapi ini tahun 2016 lah. Dia ada 54.89% adalah perumahan lah, residential.
21.56 ni commercial industrial lah, bangunan-bangunan. Okey. 20% lagi others macam public places, hospital, sekolah apa semua Jadi ni nak tunjukkan ini yang dikongsi daripada Fire and Rescue Department lah, daripada Jabatan Bomba sendiri. Tapi ni tahun 2016 ni. Sekarang dah 2020. Jadi saya nak share lagi satu data terbaru recent untuk overall SME dalam Malaysia ni. Banyaknya 907,065. 907,065 SME dalam Malaysia ni. Dia punya peratus pula 98.5%. Jadi ini nak cakap banyaknya perniagaan kat Malaysia ni dah tahun 2020 kan. Jadi well protected ke? Ni kita nak tahu ni. SME ni well protected ke? Banyak perniagaan yang muncul tapi dia ada coverage ke? Dia ada perlindungan ke kan? Jadi saya masuk dengan kes pertama lah. Ini saya rasa menarik juga ni sebab saya kalau share kes saya akan tengok common trait. Kat mana? Selalu jadi kat mana? Selalu jadi kenapa? Bangunan jenis apa? Macam minggu lepas kita recap dengan Miss Anis rasanya kan? Saya Miss Anis. Saya recap time tu bangunan yang mudah terbakar. Saya tak ingat Miss Anis ke Miss Nani kan? Miss Nani rasanya. Miss Nani, ya. Bangunan-bangunan yang mudah terbakar. Kalau ingat lagi apa ni? Kebanyakannya bahan binaan iaitu cladding lah. Cladding ni kalau yang tak join kita punya live hari tu, cladding ni kita banyak guna tahun 1960, 1970 sebab time dulu teknologi masih tak ada lagi. Jadi digunakan bahan cladding ni, tapi cladding ni dia mudah terbakar. Boleh menyebabkan kebakaran dengan mudah. Jadi Jabatan Bomba memang dah cakap kita tak boleh guna cladding ni. Ini juga yang jadi masa bangunan KWSP terbakar tu. Mereka masih menggunakan bahan jenis mudah terbakar ni sebab tak tengok dulu kita kena recheck balik kita punya bangunan. Dia 50 tahun ke atas memang sure dia guna cladding ni. Jadi kena check balik bangunan-bangunan yang dah lebih 50 tahun ke atas ni sebab bahayalah. Memang tak jadi lagi tapi kena recheck. Sebab takkan bangunan dah lama macam tu kan. Kena check lah. Jadi untuk first case ni bangunan Pasaraya. Kat mana tu Miss Sarah? Ni kita banyak ambil di kawasan Borneo. Ni di Kuching. Kuching, Sarawak. Bangunan Pasaraya di Valley Batu 7. Nyaris musnah keseluruhan akibat kejadian kebakaran. Dia punya common jadi ni biasalah malam pagi kan. Ni jadi pukul 11 malam. Dia punya tu 850 meter persegi. Dalam tu konten dia musnah hampir 10%. 2 buah kaunter dan barang-barang yang berhampiran. Ini kita nasib baiklah tak ada kemalangan jiwa berlaku sebab malam kan, berlaku. Tak ada siapa dan kecuali barang-barang dalam tu. Betul. Jadi bangunan Pasaraya ni kalau kita nak kaitkan dengan coverage untuk takaful memang ada kita panggil market and wholesale macam tu lah. Market and cold wholesale. storage apa semua kita memang ada cover benda ni. Jadi kalau nak nak kaitkan dengan public liability mungkin Puan Jun boleh jelaskan lagi lah. Sebab hari ni memang pasal public liability kan. Jadi macam mana kalau benda ni jadi pagi masa orang tengah pergi Pasaraya kan. Betul. Okay. Hari ni lah kita nak bincangkan. Okey, sebelum nak jawab yang perbincangan yang kita nak mulakan ni. Ada viewers, kita nak welcome viewers sekejap ni. Okey, kita ada nombor 1 yang dah join kita hari ni. Rizal Jo. Apa khabar Rizal? Kebanyakan viewers ni kawan-kawan saya sebenarnya. Terima kasih kerana setia dan lepas ni tahulah apa aktiviti saya sekarang ni. Lepas saya tak bekerja berkecimpungan dalam banking lagi kan. Kita ada Muhammad EA ni, lupalah nama dia, nama singkatan kita selalu panggil tu. Lepas tu kita ada Bro Brothers. Okey, untuk komen mungkin Miss Sarah boleh baca? Okey, komen ini viewers kental sejarah ni kan. Rahiza Menjebat, Encik Rahiza Menjebat. Salam Miss Sarah dan Puan Jun. Waalaikumsalam. Lagi seorang adalah Hana Nani. Assalamualaikum Puan Jun dan Miss Sarah. Terima kasih sebab dah datang, komen dan join apa semua. Boleh share juga, boleh share, like apa semua ya.
Oh, lagi seorang tak masuk dalam ni. Tapi ada lagi seorang Haziq Rahizam. Hai Miss Sarah and Puan Jun. Okay, hi. Waalaikumsalam. Terima kasih sebab dah masuk live kita. Boleh share? Okey. So kita berbalik kepada kes yang terjadi yang Miss Sarah share tadi. Betul. Ini kebakaran terjadi kat pasar raya. Okey. Okey, pasar raya ni kita tengok jenis perniagaan dia apa. Dia menjual barang-barang dalam kedai dia tu banyak-banyak barang mentah ke apa semua. Itu kalau kita ada SME Bizcare. SME Bizcare ni kalau peniaga kat luar sana boleh ambil takaful perlindungan SME Bizcare sebab dia cover salah satu hari ni dia cover banyak perkara lah, content maksudnya membarang dalam kedai tu. Tapi hari ni kita nak discuss pasal sebabnya ada pertanyaan daripada kita punya survey pun, public liability. Macam misalnya cakap, andai kata benda kebakaran terjadi siang hari waktu siang dah terjadi siang hari, ada dalam tu ada orang lain lah. Jadi kalau akibat terjadi kebakaran kepada pelanggan dia, jadi kalau syarikat ni, perniagaan ni ambil SME Bizcare ni, ada coverage untuk SME Bizcare ni. Kalau tak silap saya, kalau silver plan pun dah berapa ratus, ingat tak? 250,000. 250,000. Jadi bayangkanlah kalau kita macam pernah discussion sebelum ni, Miss Sarah punya session bagi tahu, okey, kita berniaga, okey, nak set up business ni banyak benda kita ambil kira, tapi nombor satu perlindungan ni kena ada nombor satu. Sebab inilah yang jadi kita punya penolong kita kalau apa-apa terjadi kan. Jadi public liability ni kita tak tahu, tak semestinya kebakaran tiba-tiba dia masuk kat kedai kita, kita staff kita lah, cleaner, mop, lepas tu licin, dia terjatuh, dia terseliur, dia boleh claim kat kita. Kita pun tenganga kan, boleh ke, kat mana nak cover. Tapi kita dengan tenang, dengan happy, bukan happy lah, maksudnya boleh bertenang diri kita kan, ada coverage ni, tak payah risau siapa nak masuk kedai kita pun. Okey, kalau disebabkan dia terjadi kecuaian kita peniaga, bukan kecuaian diri dia sendiri so ada coverage dia. Sebab tu kita panggil public liability untuk cover third party. Benda macam terbakar pasar raya ni jarang berlaku. Tapi inilah yang macam market-market, wholesale market, wet market ni kan, pasar-pasar dia licin apa semua kan. Kita ini jadi malam, kalau lah jadi siang kan. Betul. Jadi Lepas kalau tu apa ni kalau seorang tak apa, ni kalau ramai yang kena habis. Seorang-seorang saman ke apa, jadi kita tak ada protection kat situ, apa pun tak dapat kan. Betul. So jangan fahamlah yang public liability kalau untuk kat pasar raya ni apa yang kita boleh cover. Betul. Jadi sebelum tu kita nak welcome viewers ni, kita ada komen ni daripada Asrarul Habitati. Ni Najla ni, apa khabar Najla? Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum Kak Jun dan Miss Sarah. Waalaikumsalam. Share yang menarik, ramai tahu. Alhamdulillah, terima kasih. Boleh yang share lah. Join viewers kita ada Cik Kamaru Baharaini. Terima kasih join lagi hari ni. Panggil Abang Kamaru je kot. Kenal, terima kasih. Lepas tu kita ada Amir Fakri. Kalau tak silap Amir Fakri ni mutawif kan. Jadi bila dengar ni, kalau rasa perkongsian ni bagus, boleh share, bukan untuk diri sendiri tapi boleh like and share. Subscribe pun, kalau kita ada YouTube nanti, kita akan upload kat YouTube. Kita punya YouTube kita apa misalnya? Roadtax Friend. Boleh sama je nama macam kat Facebook kita. Kita bagi link nanti. Boleh tekan je kat situ. Siapa yang tak sempat live hari ni, boleh, kita akan post terus dalam YouTube. Jangan risau. Okay, so next kita ada next case ya. Okay, next case kita ni case yang seterusnya, misalnya di boleh terangkan. Borneo juga di Kota Kinabalu, gudang perabot. Di Jalan Lintas Kepayan, musnah 100%. Wow. Ini total loss lah ni, banyak damage dia ni. Betul. Ini pun jadi 6.30 pagi ini sebab gudang perabot telah terbakar sepenuhnya. Kebakaran ini turut melibatkan satu blok bangunan yang mempunyai 5 lot kedai 2 tingkat terbakar 70%. Bukan dia je, tapi dia melibatkan kedai sebelah juga. 5 lot kedai. 5 lot kedai 2 tingkat. Dia berderet lah. Jadi sebab tu saya selalu cakap, kita kena jaga kita punya sendiri, kita punya bangunan ke, kita punya perniagaan ke, jangan sebab kita jadi orang lain pun kena juga. Buatnya orang lain tu tak ada perlindungan ke apa, macam mana kan. Betul. Jadi benda-benda macam ni kena ni lah, sebab
tengok nature of business kita. Orang macam jual perabot lah, jual Yang risiko, yang senang terbakar. bahan-bahan yang mudah terbakar ni, kita kena double lah protection tu. Okey. Jadi Untuk public nasib nasib baik juga sebab tiada kehilangan jiwa, dan punca kebakaran ni macam biasalah dia orang tak disclose lah kenapa. Tapi nak beritahu dia punya kilang Punca. perabot ni 100% habis. Habis semua kosong perabot kan, kayu-kayu tu. Ya Allah, abu Tak silap pakai saya abu. tilam Tilam lah. macam tu. Okey, jadi yang Miss Sarah cakap tadi, kes ni dah habis pasal kes ni? Dah habis. Okey. Cuba nak cakap tu lah, sebab jangan sebab kita lah, sebab ni dia berderak ni 5 kedai yang tak dia Okey. kena mengena. Jadi apa yang public liability untuk coverage untuk kalau benda ni terjadi. Sebab bila kita ingat public liability ni, kita jangan ingat macam okey dalam kedai kita. Contohnya saya nak sentuh sikit macam kenapa kita kena ambil fire takaful untuk rumah. Sebab fire takaful rumah ni kalau kita tak ada jiran sebelah kita ni macam jiran jugalah. Jiran sebelah kita pun boleh sue kita juga. Betul. Jadi maksudnya Ni bukan SME je ni termasuk residential juga ni. Betul. Maafkan ni siaran terganggu seketika sebab jaluran kita tak elok kalau semua orang nak tahu. Kita punya internet sekarang bermasalah. Jadi kita terberhenti sekejap tadi. okey, kami pun tak tahu kat mana yang kami dah tersesat. Saya rasa tapi yang tadi tu yang kita mulakan balik. Yang bukan mulakan balik, yang kisah yang Miss Sarah cakap yang kedai perabot terbakar. kilang Okey. perabot tadi. Kilang perabot terbakar. So apa public liability dia? Sebab bukan kedai, memang bukan kilang dia saja terbakar, tapi disebabkan kebakaran dia yang menyebabkan kebakaran, menyebabkan jiran-jiran dia yang terbakar. Jadi dia bukan saja bila kita ikut ni, kita akan tengok bukan saja kedai, rumah pun sama. Kalau rumah kita terbakar, ada tak jiran yang terlibat, yang affected pasal kebakaran tu? So jadi kita apply yang public liability ni, iaitu kalau jiran kita ke sue kita sebab barang rumah dia rosak sebab kebakaran kecuali kita, jadi kita ada coverage. Kita senang hatilah, kita tak payah susah hati. Sebab bila nombor satu, Tuan Haziq pun pernah cakap, kalau apa-apa terjadi, apa yang perlu kita lakukan? Nombor satu, kita kena senyum dan tenang. relax. Relax. Okey. Jadi harap viewers kat luar sana jelas pasal public liability ni bukan apa, sebab kita maksudnya hashtag kita jaga kita. Dan kita kena bukan itu maksudnya jaga diri sendiri, tapi kita kena jaga kita tu maksudnya kena jaga juga third party. Apa tak nak disebabkan kecuaian kita kosong, tak ada coverage apa-apa kan? Oh baik. So yang selepas ada banyak kes hari ni kan? Okay, saya nak kongsi sikit lah sebab ramai yang tanya, saya jual ni boleh cover ke? Okay. Saya buka kedai ni boleh cover ke? Betul. Kan? Kita Jadi saya ada nak kongsi sikit lah sebab banyak sebenarnya. berapa ribu tu Sarah listing of business? Ni banyak ni, saya pun tak terkira dah ni. 3,000 kalau tak silap. Ada 3,000 lebih lah macam tu. 3,000 sebenarnya. Saya highlightkan yang selalu kita buat lah perniagaan yang common di Okey, Malaysia kan. sebelum tu kan yang macam Sarah nak terangkan. Jadi di sini kami nak terangkan jenis-jenis yang perniagaan. Sebab bila viewers kat luar sana yang buat bisnes sendiri macam co-founder ke owner akan cakap, bisnes ni cover ke tak kan. Jadi kat sini secara dia ada sebenarnya dalam coverage ni dia ada 3,902 jenis perniagaan yang boleh cover ambil perlindungan SME Bizcare. Yang pertama, yang salah satu daripada yang coverage is public liability ni lah. Jadi Miss Sarah akan sharekan secara yang common business yang akan ambil perlindungan SME Bizcare ni. Jadi yang common ni kita boleh tengok ni Dobby. So kedai Dobby. Kedai Dobby sebab dia guna mesin Dobby tu panas Okey. Dobby ni selalunya 24 hours. Jadi Dobby ni pula yang atas sekali. Yang jenis yang muda-muda ni kan, yang heavy load punya industri pun kita ada cover. Okey. Market wholesale tadi macam pasar raya. Cold storage. Kalau kita ada macam mana cold storage yang macam peti ais yang besar kita simpan kan. Itu pun boleh. Hotel, signboard boleh. Kalau buatnya signboard jatuh kat orang kan, kita ya bawa Allah. naik kan. Astagfirullahalazim. Jadi yang public liability ni lah yang protect kita punya ni, sebab kita lalu lalang kan. Betul. Jadi lepas tu hairdressing salon, macam salon rambut.
office building, boarding houses, rest houses, chalet. Siapa ada chalet sekarang banyak buat apa tu panggil? Domestic travel. Guest house. Guest house. Kat Malaysia guest house. banyak dah guest house sekarang. Betul. Apa ni kita ada university, college, school. Ini macam tahfiz lah. Macam saya buat hari tu kes-kes tahfiz yang banyak kan. Jadi apa lagi? Aquaculture macam dia buat Okey, macam untuk aquaculture ni dia macam kolam ikan, tapi sebenarnya dia bukan cover yang kolam ikan tu. Sebab dia macam kita bagi stock life macam lembu kami tu, dia memang dia tak cover, tak full. Tapi apa yang kita cover? Contohnya dia ada storage. Storage tu dia macam bangunan untuk simpan store. Yang itu dia ada dua jenis lah. Kita ada kelas A, kelas 1A dan kelas 1B. 1A, 1B. 1B. Lepas tu dia ada kelas 2. Maksudnya kalau 1A tu bangunan tu fully bricks. Dia batu lah semua. Tu ada. Lepas tu dia ada simpan barang dia dalam tu. Betul. Dia boleh ambil coverage SME Biscan ni under content. Ini yang biasa Restoran ada kan? Restoran ada. Coffee shop and restaurant. Sekarang banyak orang buka coffee shop kan. Banyak orang buka restoran apa semua. Sauna. Cyber cafe. Okay, cyber cafe ni pun heavy load jugalah. Sebab betul. dia 24 hours PC kan. PC mudah terbakar kalau nak tahu. Jadi boleh ambil juga amusement park yang macam apa di Genting Highlands apa semua tu pun boleh. Dan lain-lain lah. Banyak sebenarnya. 3,902. Kan cakap tak habis, tak cukup sampai 2,5. Jadi boleh macam DM, WhatsApp ataupun hantar pada kami. Okey, saya punya jenis perniagaan macam ni. Perlindungan yang bagus, yang baik. Jadi kami akan bagi konsultasi lah. Cuma saya nak tambah satu lagi, cinemas and theatres. Ini pernah jadi tak silap saya, tapi saya tak ingat kat mana. Pernah. Dalam cinema tu dia punya apa benda yang sound system kot terjatuh. Tapi saya tak ingat. Ada kepala maut. Tak ada. Kepala maut. Tapi cedera tak lah. ada, tapi cedera patah tangan tak silap saya. Yang penonton tu lah. Jadi sinema pun kita ada cover sebenarnya. Kalau nak tahu lebih lanjut boleh PM kita punya ni lah Rock Friends semua. Okey. Jadi kita ada ni lah. Ada yang join hari ni. Kita ada apa ni? Puan Jun kenal juga ke ni? Hafiz Al-Baraki ni. Assalamualaikum Hafiz. Ni rasanya Ustaz Mutawif rasanya. Ustaz InsyaAllah. Mutawif. Apa komen dia Sarah? Kita ada komen, ada dua komen. Ada dua komen. Dari Miss Anis Fiali. Saya nak tanya, kalau macam saya nak ambil Faita Kaful, tapi untuk kedai macam kedai runcit tu boleh ke? Ada storage sekali. Ini ada. Macam saya cakap tadi lah. Boleh PM kita in details apa yang you jual, perniagaan you apa benda kan. Jadi kita boleh tengok. Tak adalah dari segi generalnya memang cover lah sebab betul. Dia ada cold storage apa semua kan. Tapi kita tengok jugalah jenis-jenis apa akan ada lagi lah dia punya ni kan. Tapi apa nak menjawab soalan ni memang ada lah. Jadi boleh Miss Anis Fiari boleh PM kena kita ambil tepi. ni sebab kena ambil kan. Kedai runcit ni kalau nak jadikan cerita kan, kita susun barang kadang dalam tu kadang kalau menyebabkan ada pelanggan tersepak kan. Lepas tu dia patah ke kaki, lepas tu dia nak sue kita kan. Tapi kita sebagai owner yang bijak kan, owner yang berpengetahuan, bila dah dengar sharing ni terus dia ambil perlindungan ni, senyum je lah. Bayar je sebab dia kalau silver package pun setakat up to 250,000 ada coverage dia. Lepas tu ada nombor ni, 2 nombor 2 dari Miss Linda, Miss Sarah. Kalau contohnya dia dah suruh Miss Sarah yang jawab kan. Ya, Miss Sarah. Okay. Kalau contohnya kedai perabot tu ada limit ke untuk maximum coverage? Kita kat sini ni nanti saya nanti nak masuk ni sebenarnya. Tapi saya bagi snippet sikit lah. Alright. Kita coverage ni dia tak ada maksimum ke apa kan. Dia ada amount dia. Nanti kita akan cerita, mungkin akan jawab soalan Miss Linda bila dah sampai fakta dia. Okey. Alright, yang last sekali soalan ni banyak soalan dia ini mungkin Puan Jun boleh jawab dari Encik Raizam Jebat. Soalan dia. Miss Sarah dan Puan Jun, saya nak tahu kalau saya ada perniagaan di luar Malaysia, boleh ambil pelantar kaful ni tak? Okey, untuk pelantar kaful ni yang SME business ni, dia lokasi risk. So setakat ni kami buat dekat Malaysia. Saya tak pernah lagi ada soalan ni, tak pernah pun ada pelanggan untuk cover kat luar negara. Tapi kalau ikut pemahaman saya, kemungkinan tak boleh. Tapi memang tak boleh ikut, dalam Malaysia je kita cover. Ni level soalan dia dah. Tapi kita boleh check lah, kita akan double check, dia kata share. Kita akan PM dekat Encik Raizam Jebat ni lah, sama ada cover ke tak. Nanti kita PM tepi. Alright, so kita go to our next yang
kes yang ketiga Kes yang ketiga ni tadi kita dah cerita pasal kilang perabot, kita dah cerita pasal apa tadi? Ada lagi kes tak? Saya ada 4 kes hari ni. Kes yang ketiga ni premis 2 tingkat. Tingkat pertama jual alat perkakas rumah. Dia jual cat lah apa kan. Tingkat kedua dia buat kediaman. Dia ada 2 lah. Okey, ni jadi pun Kat mana tu misalnya? ini dekat Larkin. kat Johor. Larkin, yes, kat Larkin Iskandar Johor. Puteri Dia ada CCTV lah, nasib baik. Okey, Okey. ini kes ketiga. Yang kes keempat ni common dia adalah punca khianat orang. Ada yang khianat. Pukul 4.30 pagi 4.30 pagi semua tidur apa semua. Jadi dekat CCTV nampak seorang lelaki mundar-mandir lah. Okay, suspek lah. Dan polis dan Jabatan Bomba jumpa minyak lah, botol minyak apa semua kan. Jadi terbakar dan punca dan anggaran tu masih dalam siasatan. Dia tak disclose macam biasalah. Baru lagi ke? Ini tahun lepas atau Tahun lepas. Lepas tu dia yang apa yang buat akibat kebakaran tu habis ke bawah ke atas ke tu? Dia tak ada cerita. Dia tak disclose ni. Cuma nak cakap ada kemalangan jiwa lah. Jadi yang dia ada 5 orang dalam rumah. Diorang terbau tu lah, terbau minyak tu sebenarnya. Dia bukan sebab kebakaran tu. Dia cuma melecur pun sikit je. Sebab dia terbau minyak tu, jadi karbon apa, dia dah toxicated lah badan dia kan. betul. Jadi meninggal macam tu lah. Ada kematian Dia ada 5 orang, 2 je selamat. 3 selamat, sorry. Ada 2 yang meninggal itu ibu bapa dia rasanya. Jadi ni kita nak cakap kebakaran ni bukan sebab litar pintas je, bukan sebab gas je, bukan sebab apa, tapi sebab khianat orang. boleh ni, terjadi ni kalau punca-punca meniaga lah, kebakaran. Jadi itu untuk kes yang ketiga lah. Jadi untuk macam ni public liability ni boleh nak ambil, tapi ni lebih kepada perniagaan ni macam ni lah. Ya, macam saya betul. cerita hari tu kan. Kita buka mungkin ada yang dengki, ada yang apa semua. Jadi ambil ni untuk kesejahteraan perniagaan kita sendirilah. Untuk sebab kalau macam ni selalu jadi rumah kedai lah. Bawah buat kedai, atas buat rumah. Macam banyak ada kat KL sekarang ni. Macam minggu lepas pun saya ada buat satu kes tu juga. Rumah kedai ada 70, hampir separuh tu terbakar. Dengan kedai habis, rumah habis. Dua-dua gone kan. Jadi kita nak lah macam tu. Okey, ni misalnya apa tu, Miss Linda cakap, okey saya tunggu. Excited nak tunggu penjelasan daripada Miss Sarah ni. Tu dia. Okey. Okay, ada soalan ni, ada 3 soalan dari Hana Nani. Saya nak tanya, kalau untuk food truck ada coverage ke? Saya jual western food. Tak pernah ada lagi benda ni kan? Sebab selalunya kita yang ada bangunan. Tapi ni tak apa. It's a good question daripada viewers kita, daripada Hana Nani. Tak apa, nanti kami akan check dan kita akan share kemudian ya. Sebab Fayatal Kafur ni untuk SME ni lebih kepada bangunan. Dia nak cover bangunan tu. Tapi apa-apa konten ke apa-apa ke kita boleh check balik. Kita boleh insyatkan dan boleh kembali pada Miss Hana Nani lah dengan soalan dia yang pasal food truck ni. Okey, untuk yang ketiga dari Miss Anis Fiari. Bagaimana tu ya? Saya nak ambil. Risau pula saya selalu dengar live Miss Sarah berkenaan kebakaran ni. Okey, so takut pula kan. Alright, betul. Okey, so untuk Miss Anis ni saya ada pengalaman semalam. Sebenarnya bila kita buat live kita buat live sharing dengan customer-customer kita yang kat luar sana. Alhamdulillah sebenarnya ada yang dengar, lepas tu terpanggil yang untuk buat coverage. Kita sekarang ni kan is a millennium punya konsep. Kita online, semuanya kat ujung jari anda. Maksudnya customer saya ni dia dengan live pasal PA, Mega PA Takaful. Dia sole proprietor lah, business owner. Dia breadwinner untuk the family. Kalau apa-apa jadi kat dia, wife dia dah tak kerja, anak-anak semua kan. Jadi dia minta saya buat quotation. Saya dah buat semua, saya dah hantar 2-3 hari lepas lah. Malam tadi kan, saya tengah buat kerja, dia WhatsApp saya pukul 9 malam. Dia kata, dia memang setuju macam mana cara nak buat. Yang menakjubkan, servis kami memang tak ada limit lah. Kalau selain kami tak tidur, saya share dengan Tuan Aziz baru-baru ni. Jadi sebab sistem kita boleh access 24 hours sebenarnya kalau sistem tak down. Jadi dia dah buat bayaran terus. Masa yang sama juga, tak sampai 1 minit, saya dah activatekan quotation dia, cover note dia. Lepas tu terus
WhatsApp kat dia and email sekali. Betul. Jadi kalau Miss Anis nak bagi tahu, kita akan buat quotation. Jadi pembayaran online sahaja. Dia tak ada nak pergi kedai nak jumpa, tak jumpa pun. Tapi macam viewers kat luar kena macam lebih secure, lebih rasa confident sebab kami ni bukan ejen perseorangan. Kami ada office. Contohnya kalau berusaha dengan saya, tapi masa tu saya tak ada kan nak follow up. Tapi office ni ada. Jadi ada je kami punya kaki tangan yang lain, tim-tim yang lain yang boleh handle. InsyaAllah Miss Anis jangan lepaskan peluang ni. Kalau nak saya nak share sikit. Semalam ada satu customer saya, dia buat restoran. Jadi restoran ni saya nak sentuh sikit public liability apa yang bahaya. Ada banyak kes kan, tiba-tiba waiter bawa salah apa? Betul. Makanan panas. Alamak, takut ni. Tray ni kan macam tu pula. Banyak Melecur. melecur. Jadi dia tanya ada tak ada public liability. Jadi saya dah share ada. Lepas tu tinggal buat payment je lah. InsyaAllah. Lepas tu kaca, lepas tu pinggan mangkuk kan. Macam anak saya pernah jalan-jalan terlanggar darah kat sini. Betul. Jadi kanak-kanak lah selalunya. Jadi kita nak, kalau public restaurant ni, kalau buat masa sekarang memang tak ada orang datang lagi. Tapi bila dah COVID dah habis apa nanti semua orang serbu kan. Ini kita kena ni lah. Betul. Lepas tu lagi satu saya nak share yang public liability ni. Kalau kita buat bisnes kita, bisnes yang zaman sekarang kan jenis yang design dia semua glass. Jadi bila semua glass tu kita kena pastikan glass kita tu dia bukan clear. Dia mesti ada corak-corak sebab andai kata ada terjadi kan terlanggar, tak nampak pintu tu, dia glass. Pernah jadi? Pernah jadi. Jadi kita boleh claim pada company tu. Ni benda-benda public liability boleh claim. Okey, last sebelum kita sambung ni kita ada satu soalan ni. Hari ni banyak soalan ya daripada Haziq Rahizam. Okey, ni Miss Sarah boleh bacakan. Kalau jadi ejen sesuatu produk yang ada storage, boleh ambil tak di kedai, hanya storage produk di rumah? Alamak, hari ni soalan dia Power ni level semua 5 kat atas ni. 5 kat atas. Tapi boleh jawab. Boleh jawab, tak apa. Ini kalau macam ni. Ini kalau bukan bawah SME pun boleh ni. Dia boleh jatuh bawah house holder. Dia boleh cover content dalam rumah. Tak kisahlah apa benda. You jual produk ke, you agent ke. Janji content dalam rumah you ada coverage. Ada coverage tapi bukan bawah SME tapi di bawah house owner dengan householder lah. Betul. Okey, saya harap terjawablah soalan Cik Haziq Rahizam ni. Okey, je untuk viewers kat sana, kami nak bagi disclaimer sikit lah. Yang apa penerangan di sini adalah untuk sharing berpandukan apa pengetahuan yang kami ada. Jadi untuk yang betul-betul TNC dia semua tu bila dah keluar polisi tu. Jadi lagi saya nak ingatkan, polisi adalah satu kontrak kan. Betul. Jadi bila kita dapat kontrak tu, kita jangan main sign je. Kita kena baca satu-satu. Selalu orang malas kan. Sign je. Ini lah bergaduh lagi. You tak kata pun ni, jadi penanggungjawab kami akan share apa yang cover tak cover semua tu kena fahamkan, baru sign, baru buat bayaran. Kalau tak faham nanti bila benda terjadi barulah kita kata ejen menipu tak. Ejen menipu ke? Tapi benda-benda terjadilah sebab kita sebagai kita nak pengguna yang tak faham kan Sarah? Betul. Alright. So next Sarah. Ini saya rasa kes terakhir lah. Okey. Hari ni dah sikit je ni. Ni pun rumah kedai juga. Berlaku pun pagi 4.38 pagi. Bermula dari bahagian belakang kedai berkenaan, namun pihaknya tak menolak kemungkinan kebakaran itu disebabkan perbuatan khianat. Okey, turut musnah sebuah lori dan jentera forklift milik mangsa. Punca pun masih dalam siasatan dan nasib baik tiada kemalangan jiwa berlaku. So hari ni satu kes lah. Yang hurai tu apa tu masalah? Macam mana? Soal dia punya tu kes dia kebakaran dekat rumah kedai dekat Jalan Kimberley Perangin Mall. Banyak rumah kedai lah. Banyak rumah kedai saya ambil ni. Saya ambil semua yang common. Rumah kedai bersambung dengan rumah atas. Rumah kedai yang berderet. Macam hari ni 2 pasar kilang perabot. Jadi kalau nak tahu, kita punya coverage pun cover untuk yang manufacturers ni. Yang kilang-kilang buat ni tak kisahlah jual apa kan. Betul. Janji yang kilang-kilang heavy industry ni kita ada cover. Betul. Sebab petrol station pun kita ada cover kan. Betul. Jadi kena peka lah sebab kita kena tengok nature of business. Banyak kali saya tekankan kena tahu nature of business. Apa business you yang kita tengok, kita sebagai public tengok pun bahaya ni, kita tahu benda tu bahaya. Lepas tu nanti bila banyak sharing ni sebenarnya ini dalam saya nak terangkan sikit.
Yang SME Bizcan ni kita ada 4 produk. Kita ada untuk public liability saja, coverage yang dia cover kan. Okay, untuk silver ni kita cover cover up to 250,000. Kita ada apa Sarah? Gold, platinum and diamond. okay, gold ni kita cover public liability up to 500,000. Lepas tu kita ada platinum up to 1 million. Lepas tu last kita ada diamond. Diamond ni custom made lah. Customer nak berapa perlindungan yang ada. Contoh sikit sangat sejuta ni. Saya nak cover 2 juta, 3 juta apa semua. Okay, ni semua diamond ni ikut kemampuan bisnes tu sendirilah, ikut owner lah. Betul. Lepas tu lagi satu saya nak share, bila kita ambil SME untuk co-founder ke atau yang memang owner of the business semua tu, bila nak ambil business ni, sebab lagi satu yang paling top sekali adalah flood, iaitu banjir. Dia terjadi kat mana-mana kan Sarah? Kita pun tak pasti tiba-tiba kalau dah jadi banjir tu, macam bukan baru lah yang terjadi dekat Kelantan kan. Yang tu ada kes tu, one of the bank tu lah, dia 2 tingkat tau. Naik sampai tingkat atas tu, nasib baik dia dah betul-betul satu tu dah penuh air. Jadi bank tu 2 tingkat, dia kat atas tu. Dia kat atas tu pun yang tingkat 1 tu dia tak boleh balik. Berapa hari kat situ, seminggu lebih kot. Sebab kejadian flood ni. Jadi yang polisi ni, bila kalau sesiapa nak ambil yang SME Bizcan ni, kena tengok flood ni cover ke tak. Betul. Sebab itu is exceptional. Betul. Dia additional. Kena minta ada nak cover flood. Lepas tu tengok kalau perniagaan kita tu dekat dengan mana? Dekat bush, lalang kan? Kawasan mana tu? Jenis perniagaan macam mana Sarah? Kalau bush lalang ni macam sawah boleh juga. Sawah kan? Sawah padi. Ada yang apa tu, ada bangunan kat situ kan, kat sawah padi kan? Dia punya gudang dia tu kan? Tu boleh cover. Kalau kebakaran disebabkan oleh lalang. Dia bayangkanlah macam misalnya share tadi, jenis-jenis perniagaan yang ada dalam coverage ni, kami ada sebanyak 3,902 jenis perniagaan. Semua ada. Kau nak baca satu-satu tu memang banyak. Jadi bayangkanlah, you name it, you get it lah. Macam tu. You bagi tahu, okay, kita akan tengok. Saya ada customer saya pun cakap, saya tanya nak cover ni tak? Sampai customer punya percaya dengan kita. Okay, terpulang pada Puan Jun nak buat macam mana yang terbaik. Tapi insya-Allah lah, sebab kita share benda ni melalui pengalaman kami. Sebab yang penting kalau kita sekarang ni sebagai apa nasihat kita kepada kepada businessman kat luar tu, kena tahulah you punya nature of business you jual apa, storage you banyak mana. Betul? You ada banyak store ke kan? Betul. You jenis simpan bandar-bandar ke kan? Ini kita kena tahulah. Lepas tu yang tadi kalau cakap pasal bush and lalang tu, ia jatuh bawah perils lah. Perils ni bahaya-bahaya lain. Dalam perils untuk kita punya takaful ni kita ada 11. Nanti kita akan bincang kemudian lah yang 11 tu. Tapi bush tu termasuk lah. Jadi untuk saya nak ingatkan lah, yang public liability ni bukan memang kena ambil. Dia adalah optional selection. Jadi peniaga boleh ambil atau tak boleh. Nak ambil boleh, tak nak ambil pun boleh. Dia adalah optional lah. Jadi saya rasa public liability ni memang satu-satu option yang sangat kena ambil sebenarnya. Sebab ni jaga perniagaan kita dan jaga orang lain juga. Sebab dalam yang contohnya produk yang kami sebut tadi, kita ada silver, gold, platinum ni dengan diamond. Dalam tu macam takaful operator pun dah tahu dah, ini yang needs yang kena ada untuk siapa sedar SME. Betul. Jadi hari ni salah satu is public liability. Kita akan sentuh setiap minggu satu-satu. Kita ada public liability, kita ada employers liability. Tu apa pula benda tu? Ada apa lagi dalam tu? Ada restricted all risk. Lepas tu kita ada burglary, money, glass tadi kan. Lepas tu kita ada apa tu kalau macam pecah amanah tu. Pecah amanah itulah employers liability lah. Dia ada kat situ. Jadi dia ada banyak yang kes-kes tu. Jadi ada apa lagi kita nak ni tak? Yang harap kat luar fahamlah public liability ni sebenarnya setiap takaful yang kita ambil, kita kena bukannya saja bisnes, individu pun kita kena pastikan ada tak? Dia ada panggil contohnya kereta, dia panggil third party liability. Tapi kalau macam kita ambil individu, kita nak pergi travelling, takaful tu ada coverage tak? Betul. Okay, mungkin kita boleh kita boleh revise balik lah daripada yang
first tadi kan mungkin tadi siaran terganggu. Okey. Kita boleh recap balik daripada Okey, awal. kita recap kan. awal. Okey. Kita ada share data 2016 pada bomba, kita ada data daripada untuk berapa banyak SME dekat Malaysia ni. Lepas tu kita ada explain coverage untuk pasaraya. Kita ada explain untuk kilang perabot ni lah, manufacture lagi apa, kelas-kelas dalam pelan takaful, silver, gold, platinum dan diamond. Lagi apa? Lepas tu kita ada terangkan Pasal public liability. Apa lagi hari ni? Maksud kita ada ni misalnya yang senang macam mana cara untuk ambil plan ni. Senang je macam mana nak ambil Di benda hujung ni. jari anda DM kita tak. Lepas tu payment pun online terus. Kita punya servis ni bukan nak kata 24 hours, tapi selagi tak tidur lah. Betul, saya tak Selagi suka. tak tidur kita tolong lah. Kita tolong sebab selalunya apa ni orang-orang InsyaAllah ni, sekarang semua macam cepat kat luar, kat ujung jari kita. Contohnya saya nak share balik macam motor takaful rock tax tu. Sebab nak pergi, nak check, nak buat online sendiri, nak beli, tak tahu ni cover ke tak cover. Dengan kami, hantar WhatsApp kita buat dalam masa 10 minit, quotation siap, bayar. Lepas tu kita akan uruskan untuk hantar road tax ke rumah. mungkin apa ni setengah SME memang dah ada. Dia dah ambil dah tarafai takaful ni, tapi sayangnya mereka tak tahu apa yang mereka ambil. Yes, betul. Ni yang penting ni Sarah. Jadi je tapi tak tahu apa cover apa tak cover. Okey, kalau macam tu kan, kalau siapa yang dah pernah ambil, yang memang ada polisi kat rumah aktif, kami ni memang boleh extend kita punya servis pun. It's a free of charge. Okey, boleh email kat kami, share. Okey, puan boleh check tak? Atau misalnya boleh check tak polisi apa yang cover? Kami boleh bagi penerangan. Kalau ada pengurangan, boleh buat tambahan. Dia tak ada masalah. Okey, kita ada viewers yang ni. Okey, kita welcome. Assalamualaikum Anwar Latif, apa khabar? Lama tak dengar kan? Kita ada Muhammad Sofi Muda. Sofi sihat ya Sofi? Tu kita ada Nasir Mansur. Terima kasih viewers semua sebab inilah kami buat sebab kita banyak perlindungan yang ramai yang tak tahu. Kami bukan jual. Kami cuma share, ambil macam bagi penerangan, kesedaran, keinsafan. Kenapa? Sebab dia more to emotional punya touch lah. Kalau kita tak ada benda semua, kita happy-happy, anak kita tengok wife kita happy, family kita happy. Tapi sebenarnya kalau apa-apa jadi, kalau kita ada tak apa. Contohnya pasal breadwinner saya cakap kan, suami ada, boleh jaga diorang. Tapi kalau contohnya tak ada, kesan mereka macam ini adalah instant cash lah. Kalau kita ada perlindungan ni, boleh dapat secepat mungkin. Kalau contohnya memang kita ada duit dalam bank. Dalam bank kalau apa jadi, the moment kita declare dekat bank yang kita meninggal, bukan kita meninggal lah, orang waris kita declare kita meninggal, duit kita dibekukan. Lepas tu nak keluarkan berapa lama? Lama kan, ada ambil apa tu, kena pakai administrator lah semua. Tapi kalau takaful ni tak ada, dia claim, kita proses claim secepat mungkin lah. Kalau cepat dapat, macam tu lah. Jadi sekurang-kurangnya yang coverage takaful ni boleh lindungi apa benda-benda yang emergency kan. Misalnya Sebab live, masa kita buat live ni, kita bukan nak belilah produk ni, belilah produk tak ni. ada kesedaran. Saya banyak Tak ada, kita tak paksa orang nak beli, tapi kita cuma nak menyedarkan masyarakat tentang pentingnya bahaya takaful ni. Tu je nak bagi tahu kan. Betul. Lepas tu kita selalu hadirkan kes-kes yang berlaku di Malaysia yang saya nak baca penuh pun saya tak sanggup lah. Sedih. Saya cuma baca sikit-sikit je. Tu pun kita dah ni kan. Jadi saya harap semua faham tentang bahaya takaful ni. Okey, jadi kita ada berapa minit lagi. Sebab kita nak ulas, nak ringkaskan balik. Okey, Squad High Tea akan bersiaran setiap hari Isnin sampai Jumaat 11 pagi hingga 12 tengah hari. Ataupun kalau dia kelewatan sikit lah time dia kan. Kemudian apakah topik-topik dia? Topik-topik dia adalah lebih kepada takaful perlindungan general insurance, general takaful yang maksud dia macam Tuan Haziq cakap apa tu? Pay apa tu? Saya lupa. Low commitment annual payment. Low commitment tu sebab bila kami buat siaran macam ni, ada je yang ditawarkan kat luar. Sekurangnya dia ada perlindungan, dia fikir pasal family dia, apa coverage yang patut. Memang mudah. Lepas tu bukan tu saja, yang untuk petang kita ada satu session untuk khas daripada Tuan Haziq sendiri dengan
Haji Zam sebab mereka ni lelaki. Jadi kalau nak suruh minat kereta ni. nak minat kereta, kalau nak suruh cakap 1 jam ni memang nak dengan perempuan ni kalau nak tengok macam perempuan macam nak kereta ni, kita macam buang masa sikit lah kan. Jarang lah. Jarang. Tapi yang apa yang cuba diwawakan atau sharing daripada Tuan Haziq sendiri adalah kisah-kisah atau sejarah-sejarah macam mana kereta tu wujud. Contoh start daripada Ferrari, Lamborghini semua tu. Semalam kes apa Ford vs Ferrari, macam mana sejarah dia semua, walaupun dah ada filem kan yang Ford vs Ferrari tu. Jadi kepada siapa peminat-peminat kereta, memang bagus lah, macam good information yang you tahu okay, kenapa kereta ni. Lepas tu kalau kita ada berimpian untuk memiliki kereta mewah ni pun, ataupun kereta yang betul-betul yang sport car ni, kita tahu cara-cara dia semua. Memang good session. Boleh join kita juga petang. Pukul berapa tu? Pukul 5.30 sampai 6.30, ataupun ada lewat sikit lah macam tu. Tapi Alhamdulillah so far mana peminat-peminat Tegar Kereta ni memang setia lah. Betul. Tapi yang bagus rancangan ni Sarah, sebab apa? Dia akan bagi minda kepada kita perempuan ni. Macam saya sendiri tak tahu pasal kereta kan. Saya rasa Miss Nani pun berminat juga Mustang. Sampai dah tahu dah okay Mustang ni macam mana. One day nanti mungkin InsyaAllah ada Mustang kan. Okey, jadi sebelum ni, lepas ni belum habis ni, kita ada satu soalan ni Miss sebelum soalan ni saya ada ni dari Encik Syam TPNA. Dia share live kita Alhamdulillah. Terima kasih sebab dah share, like sekali share dengan kawan-kawan apa semua. Boleh komen, boleh kalau ada soalan boleh ajukan pada kita. Kalau tak sempat pun kita akan PM dan jawab soalan tersebut. Ni ada lagi sebelum nak habis ni, Encik Raizam Jebat ada lagi satu soalan. Saya ada satu soalan lagi. Apa contoh public liability yang ada? Okey, tak apa. Saya rasa apa tu Encik Raizam Jebat ni maybe ada, dia tak dengar sepenuhnya, ataupun mungkin dia berminat untuk ambil. Minat untuk ambil. Jadi kita yang contoh-contoh public liability ni yang mudah, sesiapa pelanggan datang kat premises kita, terjadi kemalangan pada diri mereka disebabkan kecuaian kita. Jadi macam contohnya macam dia pergi kat restoran kan, waiter atau waitress tengah serve makanan panas kot, terkena, itu boleh sue kan. Jadi inilah yang public liability yang dia boleh ambil. Itu nombor 1. Lepas tu nombor 2, macam misal cakap kebakaran tadi, jiran, kita menyebabkan jiran kita, kedai kita terbakar tapi jiran kita punya barang pun atau kedai dia pun musnah juga. Jadi yang ni pun boleh cover under public liability. Tergelincir juga, pergi masuk office orang tergelincir ke apa kan, patah kaki ke apa. Itu kita ni lah termasuk contoh-contoh public liability yang apa-apa yang dia terkena, yang dia cedera di bawah pengawasan di lingkungan kita punya peniaga premis, itu termasuk public liability lah. Banyak contoh sebenarnya. Betul. Tapi nak fahamkan bila public datang kedai kita, premis kita dan terjadi something, dan itu memang jatuh bawah public liability lah. Okey. So saya rasa setakat ini saja untuk hari ni. Sekarang dah pukul apa dah? Berapa minit lagi kan? 5 minit lagi. So Sarah ada apa last nak share? Untuk conclusion topik untuk hari ni itulah, SME pun layak perlindungan. Jangan ingat kita tak ada coverage untuk SME ni. Betul. Sebab SME ni pun memang tahun ni saya banyak nampak lah, banyak yang awareness banyak banyak. Kalau kita Google pun banyak pasal SME, macam mana nak ambil. Okey, macam kita cakap tadi, macam mana nak ambil dengan kita ni, WhatsApp saja, kita online saja, kita 24 hours ada. Kalau dah ada takaful pun, kalau nak kita revise polisi yang dah ada tu, boleh je WhatsApp ke apa semua. Nombor dekat atas ni. Nombor kita ada tulis WhatsApp dekat sini kot. Betul lah, kat sini. WhatsApp dekat situ, kita insyaAllah kita akan jawab semualah soalan-soalan yang anda rasa confused ke apa kan. Ataupun ada customer yang terus direct DM through FB. Boleh. Kalau ada soalan tak sempat nak jawab hari ni pun boleh komen je, nanti kita akan PM personal lah jawab soalan anda. Itulah. Jadi sebelum kami berakhir, terima kasih banyak-banyak pada viewers yang bagi support. Jangan lupa share, like dengan bagi komen sekali. Lepas tu boleh DM kami kalau apa-apa nak tahu. Sebab saya rasa benda ni lebih kepada menyentuh perasaan masing-masing, untuk perlindungan diri masing-masing. Kalau rasa macam segan nak tanya masa live ni, siapa yang pernah kenal saya, biasa memang mesra alam sikit, dia boleh contact saya personally. Hantar siapa ada nombor personal saya, WhatsApp saya, tanya. Saya sedia membantu pada bila masa, insya-Allah.
Jadi ada apa-apa pantun ke, last ke? Pantun. Kau, Pantun Kita pantun kita ambil yang minggu lepas lah. Okey. Api apa tu? Api masa kecil jadi kawan Itu peribahasa. Peribahasa. Fail sikit lah Okey. peribahasa ni. Ada besar-besar jadi lawan. Betul. Jadi Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Okay. Selamat berjumpa lagi esok. Terima kasih. Terima kasih.